Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Ramadan seutama-utama bulan. Selawat dan salam ke atas penghulu, segala penghulu, utusan dan sebaik-baik purnama, serta ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan sesiapa yang mengikuti mereka dengan baik hingga ke hari pengadilan. Jamaah muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita bersiri lagi dalam acara kelas ta'lim muslimah yang diadakan setiap hari Rabu. Alhamdulillah, kita sekarang ini bertepatan dengan 6 hari bulan Mei 2020 bersamaan dengan 13 Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki fasa kedua dalam bulan Ramadan, di mana fasa pertama iaitu 1 Ramadan hingga ke 10 Ramadan. So fasa kedua ni pula adalah 11 Ramadan hingga ke 20 Ramadan. Sekarang kita dalam tahap fasa kedua, meniti Ramadan yang diberkati Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah, mendapat pengampunan dan digolongkan kita sebagai orang-orang yang layak masuk ke jannah Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dalam kita menghadapi Ramadan, seperti saya katakan tadi, insya-Allah di fasa kedua ni kita akan berjumpa malam Nuzul Quran. InsyaAllah Nuzul Quran jatuh pada hari Ahad 10 Mei 2020 bersamaan dengan 17 Ramadan. Tajuk kali ini saya akan ambil berkenaan dengan Nuzul Al-Quran dan perpaduan ummah. Semoga ianya memberi manfaat kepada kita dalam menjadikan Al-Quran sebagai dustur al-hayyah atau perlembagaan kehidupan. Jamaah muslimah yang dirahmati Allah, bila kita kenang kembali detik-detik malam 17 Ramadan, itulah peristiwa bersejarah yang Allah berikan kepada kita umat Islam, di mana dalam 12 bulan ada bulan-bulan tertentu yang membawa peristiwa, yang membawa cerita, yang membawa satu pengajaran untuk kita. Salah satu contoh saya ambil, kalau kita memperingati bulan Muharram, kita akan sambut awal Muharram. Kemudian kita akan sambut lagi 10 Muharram. Kita ambil lagi contoh bulan-bulan Islam, iaitu bulan Rajab. Di pertengahan bulan Rajab, iaitu 27 Rajab, peristiwa agung di mana Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit untuk membawa perintah Allah, iaitu tentang solat. Begitu juga dengan malam Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah memberikan kita umat Islam iaitu peristiwa agung turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Inilah detik-detik permulaan Al-Quran atau nuzul Quran diturunkan Allah daripada langit ke langit dunia kita, yang kita sekarang ni sedang menghayati isi kandungan Al-Quran. Baik,
Malam 17 Ramadan, detik permulaan. Pengertian nuzul Al-Quran. Daripada segi bahasa, perkataan nuzul berarti menetap di suatu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata perbuatan adalah nazala, iaitu membawa maksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Sebenarnya, penggunaan istilah nuzul Al-Quran ini secara majaz atau simbolik saja yang bermaksud pemberitahuan Al-Quran. Secara teknikalnya, nuzul Al-Quran berarti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir. Perkataan nuzul dalam pelbagai wajah sama ada kata nama, kata perbuatan atau lainnya digunakan dalam Al-Quran sebanyak kurang lebih 290 kali. Baik, jamaah muslimah yang dirahmati Allah, peringkat penurunan Al-Quran. Pertama, dari Allah Subhanahu wa ta'ala ke Al-Lawhi Al-Mahfuz. Penurunan ini berlaku sekaligus dengan tujuan untuk membuktikan ketinggian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat menyaksikan bahawa segala perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauh Al-Mahfuz ini benar-benar berlaku. Pendapat ini disandarkan kepada ayat Al-Quran surah 21, iaitu surah Al-Buruj yang berbunyi, artinya, sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ia adalah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baik pada Lauh Mahfuz. Kedua, dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Al-Bait Al-Izzah, iaitu di langit dunia. Penurunan kali kedua secara sekaligus dari Al-Lauhil Al-Mahfuz ke Baitul Al-Izzah di langit dunia. Kita boleh petik firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran, jangan hamba-hamba kami ditimpa azab. Beginilah kehebatan Al-Quran yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, dari Bait Al-Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebuah riwayat oleh Ibn Abbas dan pandangan majoriti para mufassirin, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit ke dunia pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan ke bumi dan diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu terjadi secara beransur-ansur selama sekitar 23 tahun. Al-Quran mula diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur sejak baginda dilantik menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selesai apabila baginda hampir wafat, iaitu dalam tempoh masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah dikenali sebagai surah Makkiyah, dan yang diturunkan selepas peristiwa hijrah dikenali sebagai surah Madaniyah.
tujuan Al-Quran diturunkan. Antara tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk mentadabbur kandungannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sad ayat 29, yang maksudnya Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu, wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. So, mengambil iktibar dalam surah ini adalah kita sebagai umat Islam diminta membuka pandangan mata kita agar kita dapat kembali kepada Al-Quran dan cerita-cerita sebelum zaman kita. Contohnya seperti zaman Nabi Hud AS, Nabi Salih AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Daud AS, Nabi Zakaria AS, dan semua rasul yang termaktub cerita mereka dalam Al-Quran. Jadi iktibar ni kita kena ambil sebagai satu pengajaran dalam hidup kita, dalam diri kita, apakah yang telah berlaku, peristiwa-peristiwa di mana mereka zaman ketika itu yang tidak mempercayai akan kehadiran Al-Quran sebagai kitab yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada matlamat Al-Quran. Matlamat Al-Quran secara umumnya, Al-Quran menyeru kepada banyak prinsip dan maqasid yang sesuai bagi sifat kemanusiaan. Antaranya adalah mentahsihkan akidah, sudut pemikiran berkaitan ketuhanan, kerasulan dan pembalasan. Kedua, keutamaan Al-Quran adalah mentakrirkan kemuliaan insan, hak-haknya, terutama di kalangan yang dhaif dan yang tertindas. Matlamat Al-Quran seterusnya adalah menyeru kepada pembersihan jiwa manusia, membentuk keluarga salihah dan pemberian hak wanita, dakwah dan menyeru kepada alam insani yang bersifat tolong-menolong dan kerjasama. Pendapat ulama berkenaan Al-Quran. Dinyatakan di sini beberapa kenyataan ulama dan tokoh berkaitan Al-Quran. Pertama, Imam Syafi'i berkata, setiap yang bercakap berdasarkan kitab dan sunnah, maka itulah sebenarnya. Adapun selain keduanya dilihat sia-sia. Jadi bila kita ingin memberi sesuatu hujah ataupun sesuatu perkara-perkara yang benar, biarlah kita bersumberkan kepada kitab dan sunnah Rasul. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, Al-Quran mampu menghilangkan segala penyakit yang menyebabkan keinginan-keinginan jahat, sehingga sihatlah jiwa dan bersihlah keinginannya, dan kembalilah seseorang itu kepada fitrah yang telah ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala seperti badan kembali sihat. Ibnu Taimiyah berkata, Al-Quran mampu menghilangkan segala penyakit yang menyebabkan keinginan-keinginan jahat. Jahat di sini berbagai-bagai macam jahat. Pertama, hati kita. Hati ni ibu-ibu memang susah nak diajak kompromi, nak diajak baik. Kerana hati kita sentiasa berbolak-balik. Hari ini kita berkata A, tak sampai 1 minit 2 minit hati kita akan berubah mengatakan B, C dan seterusnya. Jadilah keinginan jahat seperti ini yang boleh membolak-balikkan hati kita, maka haruslah kita jauhkan. Mari kita kembali kepada Al-Quran sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata tadi. Dan seterusnya Imam Muslim berkata, Al-Quran adalah ubat
segala penyakit kecuali maut. Semoga hendaknya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dalam iman dan menghembuskan nafas terakhir kita dengan bibir yang masih basah berkumat kamit melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Imam Muslim berkata, Al-Quran adalah ubat segala penyakit kecuali maut. Jadi bila dikatakan Al-Quran merupakan ubat segala penyakit, inilah dia. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita sering dengar orang berkatakan Al-Quran itu adalah syifa, Al-Quran itu adalah penawar, Al-Quran itu boleh menyejukkan jiwa kita, Al-Quran itu boleh menjadikan kita hamba Allah yang betul-betul merasai keinsafan apabila kita betul-betul menghayati isi kandungan Al-Quran yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan banyak membaca Al-Quran, dengan kita mentadaburkan Al-Quran, mudah-mudahan bibir kita sentiasa bergerak dengan zikir-zikir Allah hingga nafas kita terakhir kita lagi dalam membaca Al-Quran, insya-Allah. Baik, seterusnya, Al-Quran kalamullah yang mukjizat. Tidak dapat dinafikan bahawa Al-Quran merupakan mukjizat daripada Allah SWT yang diberikan kepada kita. Banyak perkara-perkara yang boleh kita ambil sebagai iktibar, sebagai panduan hidup harian kita di dunia ini. Kerana dengan berpandukan kepada Al-Quran, insya-Allah hidup kita akan terarah. Dengan berpandukan Al-Quran, kita akan menjadi insan yang sentiasa tunduk dan tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan banyak membaca Quran menjadikan kita insan yang boleh menjauhkan segala perkara-perkara yang boleh melalaikan kita dari fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Al-Quran kalamullah yang mukjizat. Peristiwa nuzul Al-Quran menjadi satu rakaman sejarah dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seterusnya berperingkat-peringkat menjadi lengkap sebagaimana kitab Al-Quran yang ada pada kita pada hari ini. Kerana hukum mempercayai kitab-kitab Allah adalah termasuk dalam rukun iman. Ada 4 kitab yang wajib kita percayai. Antaranya kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Quranul Karim. 3 kitab, Taurat, Zabur dan Injil, yang tak pernah kita lihat tapi kita dengar ceritanya. Tapi Allah membuktikan kebesarannya, Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya, Allah memberi kepada kita umat Nabi Muhammad dengan Al-Quranul Karim. Sehingga hari ini kita dapat melihat, dapat membaca, dapat memegang, dapat menyentuh Al-Quran. Masya-Allah. Alangkah mulianya Allah memberi kita satu kitab yang agung sehingga hari ini dia adalah relevan dan tetap tidak pernah berubah hingga ke hari kiamat. Baik, seterusnya, peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat, iaitu 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran berarti bacaan atau himpunan. Di dalamnya terhimpun ayat yang menjelaskan berbagai perkara meliputi soal tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, sains, teknologi dan sebagainya. Indahnya Al-Quran, dalamnya terhimpun menjelaskan pelbagai-bagai perkara meliputi kehidupan sosial kita, tauhid kita, ibadat kita, jinayah kita, muamalat, sains, teknologi dan sebagainya. Al-Quran merangkum semua. Al-Quran menjadikan kita membuka mata bahawa sains pun kita boleh merujuk kepada Al-Quran. Masya-Allah. Baik, seterusnya, Al-Quran adalah hidayah, rahmah, syifa, nur, furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia. Segala isi kandungan Al-Quran itu benar, tidak dapat dinafikan. Al-Quran juga dikenali sebagai Ar-Nur, berarti cahaya yang menerangi. Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Furqan, yang berarti
yang mendapat pembedaan di antara yang hak dan yang batil. Al-Quran juga dikenali sebagai Az-Zikr, iaitu bermaksud yang memberi peringatan. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perataan malaikat Jibril ialah 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, iaitu yang bermaksud Al-Quran berarti baca atau himpunan. Di dalam terhimpun ayat yang menjelaskan berbagai perkara Al-Quran, kalimah Al-Quran sering dicantumkan dengan rangkaian kata Al-Quran, iaitu mukjizat akhir zaman atau Al-Quran yang mempunyai mukjizat. Malah inilah yang sebenarnya kelebihan Al-Quran. Tidak ada satu perkara pun yang dicuaikan atau tertinggal di dalam Al-Quran. Sebagai penutup, tazkirah ringkas saya adalah Al-Quran selain merupakan tilawah, ianya juga penawar hati dan fikiran. Al-Quran mampu merubah atau meruntun perjalanan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kepentingan dan manfaat Al-Quran digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis berikut yang bermaksud, sesungguhnya hati-hati berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat-sahabat bertanya, bagaimana untuk mensucikannya ya Rasulullah? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dengan membaca Al-Quran dan mengingati mati. Masya Allah, jamaah rahimakum yang dirahmati Allah. Alangkah indahnya kalau kita pada hari ini dapat berkumpul dengan anak-anak kita, suami kita, sekeluarga dalam rumah kita, sama-sama kita dapat mengambil peluang sepanjang bulan Ramadan kita bertadarus Ramadan. Mari kita azamkan, tanamkan azam dalam diri kita bahawa Ramadan kali ini kami betul-betul ingin khatam Al-Quran. Mari ibu-ibu, kita mengambil peluang, kita mengambil kesempatan yang kita sekarang ni diminta oleh pemerintah untuk duduk di rumah. Kita manfaatkan, kita duduk di rumah dengan berbagai-bagai kegiatan yang bermanfaat dan yang baik untuk seisi keluarga. Saya rasa dengan adanya COVID-19 ini, dia menyatukan kita sekeluarga. Dia menyatukan kita yang jauh menjadi dekat. Dia menyatukan yang dekat bertambah erat. Dengan adanya peluang ini, kita dapat berinteraksi, walaupun tidak dapat dengan secara live, secara langsung, tapi kita boleh gunakan social media, kita boleh gunakan Zoom, kita boleh gunakan online, kita boleh gunakan video call dan berbagai-bagai cara teknologi sekarang yang canggih yang mempermudahkan kita untuk kita sama-sama berinteraksi. Apalagi kalau kita ambil peluang ini nak masuk nuzul Quran pada insya-Allah 10 Mei akan datang, kita mengambil peluang sama-sama kita bertadarus Ramadan melalui wadah-wadah online. Mari bu, kita ajak kawan-kawan kita. Siapa kata duduk dekat rumah kita tidak dapat buat sesuatu yang baik? Banyak sebenarnya bila kita duduk di dalam rumah dapat melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi saya menghimbau pada jamaah di luar, mari kita sama-sama berebut peluang. Selagi Ramadan masih dapat kita rasakan, selagi Ramadan dapat kita lakukan, selagi Ramadan dapat kita temui, mari kita ambil peluang, kita sama-sama bertadarus Ramadan, bertadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Anggaplah Ramadan kita hari ini Ramadan yang terakhir. Kita tidak dapat tahu apakah kita dapat jumpa lagi Ramadan tahun depan atau sebaliknya. Justru itu, mari jangan lepaskan peluang.
kita ambil peluang ni dengan sebaik-baik mungkin agar kita menjadi insan yang sentiasa la'allakum tattaqun, insan pilihan Allah, insan yang dijanjikan oleh Allah bahawa syurga tu milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alangkah malangnya Bu, jika ada anak-anak kita yang tidak faham membaca Quran. Inilah masanya, inilah peluangnya. Pada hari ini kita duduk dekat rumah, mari kita sama-sama kita membawa anak-anak kita, sama-sama kita bertadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Walaupun benda tu ayat pendek, tapi kita sama-sama menyampaikan, sudah ada pahala. Akhir kata, mari kita renung-renungkan. Tiap-tiap ayat di dalam Al-Quran adalah satu darjat di dalam syurga dan satu lampu di dalam rumah. Kita sering katakan, rumahku, syurgaku. Saya ulang sekali lagi. Tiap-tiap ayat yang di dalam Al-Quran adalah satu darjat di dalam syurga dan satu lampu di dalam rumah. Rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, nescaya lapanglah penghuninya, luaslah kebajikannya, dan masuklah malaikat dan keluarlah syaitan. Tetapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikitlah kebajikannya, maka keluarlah malaikat, akan tetapi masuklah syaitan ke dalamnya. Ini yang kita tak nak Bu. Kalau kita katakan rumah kita, rumahku syurgaku, mari kita ambil renungan saya tadi. Sekali lagi saya ulang, rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, nescaya lapanglah penghuninya, luaslah kebajikannya, masuklah malaikat dan keluarlah syaitan. Tetapi sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikitlah kebajikannya, keluarlah malaikat, tetapi masuklah syaitan ke dalam rumah. Ini yang kita tak nak Bu. Mari kita elakkan sama-sama. Sepanjang bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berkati kita. Inilah dia siri ta'lim saya yang seterusnya. Nanti insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama. Akhir kalam, mari Bu kita sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhir kalam dari saya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri kelas ta'lim kita akan datang dengan kata jaga diri, jaga kesihatan, kita sama-sama duduk di rumah. Okay? Stay home and stay safe. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.